tuan-tuan siap, tuan-tuan alim, ulama, ustaz, ustazah, para ilmuwan, sidang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, inayahnya, hidayahnya, maka kita sama-sama dapat hadir ke surau pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan terpilih. Ketika mana mungkin ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih kesibukan, masih berada di kantor, di pejabat, sesak di jalan raya, jam lagi, ya, mungkin urusan-urusan lain yang mungkin menyebabkan mereka tidak berkesempatan seperti tuan-tuan. Ini satu nikmat, ya, nikmat rezeki yang Allah berikan pada kita, tuan-tuan, ya. Sebab nikmat rezeki itu bukan hanya pada duit semata-mata, tetapi kelapangan masa, ketenangan jiwa, mudah beribadat, itu juga adalah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berada dalam bulan masih dalam bulan Muharram, ya, bulan baru dalam bulan Islam, ya. Dan kitalah sepatutnya yang meraihkan yang namanya pun bulan Islam. Kita orang-orang Islam, ya. Jadi kita sendirilah yang sepatutnya menyambut dengan begitu bersemangat. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak adil. Ketika mana menyambut tahun baru Masihi begitu meriah, tetapi sambut tahun baru Islam, ya tak ya je. Ya. Dapat buat doa akhir tahun, awal tahun pun tu dah cukup meriah lah. Alhamdulillah. Itu pun ada yang pertikai juga. Nak buat doa-doa ke? Bid'ah ni. Ada juga yang tanya gitu. Benda simple pun nak dipertikai. Kenapa tak pertikai masuk sambut tahun baru? Ya. Yang mungkin tuan-tuan sendiri pun menyambutnya. Mungkin pergi ke dataran kot. Ya. Ketika itu semua kategori Nasrani, Majusi, Yahudi semua kita akan buat. Sebab apa tuan-tuan? Ya. Sebab bila kita menyambut tahun baru Masihi, cukup 12 detik 12 malam itu nak menyambut tahun baru, kan akan bunyi apa? Bunyi loceng. Tang, tang, tang. Macam orang-orang Nasrani. Bunyi loceng. Kemudian bunyi mercun. Tang, dan bunga api. Macam orang Majusi. Api. Kemudian apa? Dah habis, dah selesai. Adalah konsert, bunyi trompet macam orang Yahudi. Ya. Tapi kenapa tak dipertikai? Kemodenan. Tapi benda-benda yang baik yang kita buat, doa memang betul. Benda tu Nabi tak buat. Tapi tak salah kita buat kan? Tak salah. Ya. Semua nak kata bid'ah, bid'ah. Kalau kata bid'ah, semua kita boleh buat. Nak baca Yasin malam Jumaat bid'ah, nak baca Yasin bid'ah, nak tahlil bid'ah, talqin bid'ah, wirid bid'ah, salawat lepas sembahyang bid'ah. Habis semua bid'ah, apa kita nak buat? Ya. Kerana benda ni mengganggu kita dalam bergerak untuk meningkatkan syiar Islam. Ya. Kalau semua nak dibid'ahkan, apa kita buat? Ya. Benda tu benda yang baik, betul. Walaupun Nabi tak buat, tapi kita buat benda tu benda yang baik. Ada pahala tak? Ada kan? Ya. Kalau kata sunnah malam Jumaat baca surah Al-Kahfi, kita baca surah Al-Kahfi malam Selasa, malam Rabu, dapat pahala tak? Dapat juga. Walaupun sunnahnya malam Jumaat. Kira malam Jumaat tu selain sunnah dapat pahala. Malam lain walaupun bukan sunnah tetap dapat pahala. Tak adalah masalah untuk kita laksanakan benda yang baik walaupun benda tu bukan sunnah. Ya. Berbalik dengan tadi itu kan, yang kita menyambut kaum Yahudi, Nasrani, Majusi itu, ya, sedangkan Nabi melarang benda tu, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan masih ingat kisah bagaimana dulu permulaan sebelum berlakunya azan untuk menyeru orang solat, ya, kan diperbincangkan dengan sahabat. Sahabat mencadangkan kepada Nabi, apa kata kita panggil orang sembahyang dengan cara bunyi-bunyi macam trompet, macam orang Yahudi? Nabi tolak. Kita guna pula cara apa? Bunyi-bunyi letupan macam bunga api tu, orang Majusi punya. Nabi tolak.
Kita guna pula cara loceng. Loceng kering-kering ke loceng pingtang, tak kisahlah. Untuk panggil orang sembahyang. Nabi tolak. Ya. Dan akhirnya ada pendapat sahabat dan juga mimpi daripada Sayyidina Umar. Ya, maka akhirnya barulah dimulakan syiar azan itu untuk memanggil orang solat. Nabi dah tolak. Ya. Bunyi loceng, bunyi mercun, bunyi apa lepas tu? Apa? Mercun, loceng, trompet. Majusi, Yahudi, Nasrani. Nabi tolak. Kita pula bawa kembali ketika mana sambut tahun baru. Ya. Wallahu alam, sekadar pembuka bicara pada malam ini untuk kita sama-sama fikirkan dan timbang-timbangkan. Baik, kita teruskan. Kita masih lagi membicarakan tentang fasal yang ke-6, penjelasan mengenai tauhid uluhiyah. Ya. Kalau mungkin yang lupa apa tu uluhiyah, saya ulang lagi ya. Bila tauhid uluhiyah adalah tauhid ataupun akidah yang berkaitan dengan penyembahan al-ilah. Uluhiyah tu al-ilah yang menunjukkan Allah itu sebagai Tuhan yang kita sembah. Satu-satunya yang kita sembah, yang kita patuh sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Itu tauhid uluhiyah. Al-ilah. Nanti kita akan masuk. Kemudian nanti bila dah habis, tauhid rububiyah. Rabb. Yang menunjukkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang berkuasa. Yang mentadbir sekalian alam. Itu lain pula dia punya perbahasan. Tapi hari ini kita masih lagi dalam membicarakan tauhid uluhiyah. Baik, kita telah pun membicarakan juga berkaitan dengan apa yang ada pada perkara-perkara asma' wa sifat. Ya. Di bawah asma' wa sifat ada 3 perkara. Kita dah membincangkan pertama dan kedua. Ya. Yang pertama, membersihkan Allah Azza wa Jalla daripada sifat-sifat yang menyerupai makhluk dan apa jua yang membawa kepada sifat-sifat kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempercayai nama-nama Allah, Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah yang sabit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dah bincang pada pertemuan yang lepas. Ya. Kita masuk yang ketiga. Baik, ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya bercakap, kalau ada nak tanya-tanya ya, tangan. Tak ada masalah. Boleh. Kalau segan-segan boleh WhatsApp. Sekarang zaman teknologi moden kan. Mana macam dulu. Pakai kertas, hantar. Kalau wifi ada, pakai wifi. Hantar WhatsApp. Dapat, kita mungkin kalau boleh jawab, kita akan jawab. Baik, yang ketiga. Muka surat 76. Haji Samaun, 76. Alhamdulillah. Ni ketua murid ni. Dalam kelas ni ketua murid. Dia seorang buka kitab. Tok guru kena buka kitab. Sebab tok guru belum pandai lagi. Kena buka kitab. Murid dah pandai. Ni ketua murid. Buka kitab. Baik, yang ketiga. Tidak loba. Maksud tidak memerlukan. Untuk mengetahui kaifiat dan kedudukan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kerana wajib bagi tiap orang yang mukallaf beriman. Mempercayai sifat-sifat Allah yang telah didapati nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempersoalkan kaifiat dan keadaan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Ya. Maksudnya, ya, sifat-sifat Allah yang kita tahu, ya, sifat yang wajib, mustahil, harus. Ya. Kita mengkaji sekadar yang sedapatnya berdasarkan akal fikiran kita yang terhad. Lebih daripada itu, kita percaya sahaja. Jika benda tu berkaitan dengan perkara-perkara yang dah sampai keadaan yang tidak logik. Ya. Banyak benda-benda yang tak logik, tak masuk akal. Tetapi kita wajib beriman. Benda-benda hari akhirat, benda-benda hari dalam alam barzah. Benda-benda tu tak logik difikir. Tetapi kita wajib beriman. Sebab dah masuk dalam rukun iman. Rukun iman yang kelima. Beriman pada hari kiamat. Alam barzah juga termasuk dalam hari kiamat. Sebab barzah itu pra ataupun
permulaan bagi hari kiamat. Dunia belum kiamat, tapi orang yang mati itu sudah merasai sebahagian daripada hari kiamat. Ya. Tidak boleh dibuktikan dengan alam saintifik. Dia bukan macam benda-benda saintifik. Apa bukti sains? Memang tak boleh. Di makmal sains buat uji kaji apa semua. Penuh Bunsen ke, asid ke, campur sini, campur sini, dapat jawapan di alam barzah. Tak boleh. Benda tu benda gaib. Benda tak boleh dikaji. Tapi kita yakin dan percaya kerana iman. Iman itu yang menyebabkan kita percaya. Selagi perkara-perkara itu kita boleh fikirkan, macam kejadian langit dan bumi, makhluk-makhluk yang Allah jadikan. Boleh fikir, kita fikir. Sampai keadaan yang kita tak boleh fikir, kita percaya sahaja. Dan tidak membahaskan, yang ini tidak memeriksa keadaan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Kerana tidak siapa pun yang dapat mengetahui hakikat sifat-sifat Allah, melainkan Allah juga yang mengetahui. Ya? Kita tahu secara zahir saja sifat Allah. Ya? Apa? Wujud, qidam, baqa. Wujud itu ada. Okay, kita set dalam kepala kita, okey, kita faham ada. Tapi adanya tu macam mana? Wal awwalu wal akhiru. Dia yang permulaan, dia akhir. Maksudnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita duk fikir lagi mendalam. Macam mana tak ada permulaan? Macam mana tak ada akhir? Itu yang kita dikatakan, kalau dah tak boleh fikir, percaya saja. Selagi kita boleh fikir, kita fikir. Yang dah tak mampu, kita percaya saja. Jangan sampai kita menyeleweng dalam kita memikir tentang kejadian langit dan bumi. Ya? Sebab semua yang makhluk yang Allah cipta ini untuk membuktikan keesaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berfikir. Seperti ayat yang saya pernah baca duluan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada pertukaran langit dan bumi, kejadian langit dan bumi, pertukaran malam siang menjadi bukti bagi orang yang berakal. Maknanya apa yang ada di depan mata kita sebagai bukti. Bukti tentang kebesaran Allah bagi mereka yang berakal, berfikir. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berfikir tentang apa yang Allah cipta itu, sama ada kita berdiri, duduk atau baring. Maksudnya dia sentiasa berfikir tentang kejadian Allah Ta'ala. Dengan matlamat untuk dia lebih yakin dan dia percaya lalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, tidak boleh menyerupakan sifat Khaliq. Dia sebut Khaliq itu Allah. Ya, sebab Allah tu Khaliqun. Ya. Kaedah bahasa Arab, Khaliq itu adalah fa'il, isim fa'il. Ini pun dia ni ada ilmu ni. Syekh ni dia ni ada ilmu ni. Ya. Khaliqun fa'ilun, isim fa'il yang mencipta. Kita ni makhluqun, maf'ulun bih, yang kena cipta. Ya. Jadi kita makhluk, Allah tu Khaliq yang mencipta. Ya. Jadi tidak boleh menyerupakan Khaliq, yakni Allah Ta'ala, dengan makhluk yang Allah cipta. Seperti mana orang-orang Nasrani atau Nasara menyerupakan Al-Masih Ibnu Maryam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang-orang Nasrani mengatakan Isa Ibnu Maryam itu anak Allah, anak Tuhan. Bila anak Tuhan tu mana sama dengan Tuhan. Sebab mereka mengatakan Tuhan tu 3 dalam 1. 3 in 1. Dia baru 3 in 1. Kita kat sini kopi 5 dalam 1 lagi hebat. Kopi. Dia Tuhan 3 dalam 1. Kita kopi 5 dalam 1. Macam-macam dalam kopi tu. Ya. Saya silap besok keluar 7 dalam 1. Mampu kita minum. Macam-macam di kandungan. Ya. Semua kata nak sihat. Tapi kalau terlalu banyak kandungan pun membahayakan. Membahayakan kesihatan. Ya. Itu orang-orang Nasrani mengklaimkan
Mereka mendakwa bahawa Isa Ibnu Maryam itu anak Tuhan, yang mana levelnya sama seperti Tuhan. Tiga dalam satu. Yang mana mereka mengatakan kerana dosa-dosa Adam. Itu kepercayaan orang-orang Nasrani. Ya. Dosa warisan yang Adam buat hingga dicampak ke dunia menyebabkan anak cucu Adam semuanya berdosa. Sehinggalah munculnya Isa Ibnu Maryam yang dikatakan anak Tuhan. Sebab nak menghapus dosa ini bukan manusia sembarangan. Dia bukan calang-calang manusia. Mesti manusia yang keturunan Tuhan. Ini cerita pasal dia ya. Jangan anggap kita punya pendapat. Ini pendapat orang Nasrani. Ya. Jadi diturunkan anak Tuhan, mewakili Tuhan untuk menghapus dosa. Ya. Itu dia berlakunya Jesus Christ. Yesus Christ yang disalib. Ya, dengan harapan menghapus dosa bagi semua orang. Ya. Pendapat ini yang tak sama. Sebab mengikut orang-orang Nasrani, semua kelahiran mewarisi dosa Adam. Tak logik. Dalam Islam pula, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu adalah suci, bersih, fitrah. Mana mungkin kita mewarisi dosa orang lain? Kita dinilai dengan dosa kita sendiri. Itu yang beza. Mana mereka mendakwa Isa Ibnu Maryam anak Tuhan yang telah menebus dosa semua orang-orang yang telah lahir sejak Nabi Adam hinggalah ketika itu dan sampai akhir zaman. Dia telah menebus dosa. Itu pendapat orang-orang Nasrani. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang menyerupakan Uzair. Ya, Uzair ini ada pendapat mengatakan dia seorang nabi. Ya, Nabi Uzair. Nabi ini banyak tuan-tuan. Mengikut ulama ada 124,000. Yang kita kenal Nabi dan Rasul cuma 25. Dalam 25 tu 5 yang ulul azmi. Tapi sebenarnya Nabi ada banyak yang kita tak kenal. Yang kita biasa dengar, Nabi Khidir, itu biasa kita dengar. Dan salah satunya ini, Nabi Uzair. Tetapi orang-orang Yahudi mendakwa Uzair ini juga anak Tuhan. Kalau orang Nasrani kata Isa anak Tuhan, maka orang Yahudi mengatakan Uzair ini juga anak Tuhan. Bila anak Tuhan, sama level dengan Tuhan. Cerita tentang Al-Masih, Isa dan Uzair ini ada dalam Al-Quran. Ya, saya tambah info ya. Sebab saya sempat cek. Kalau tuan-tuan cek kalau ada handphone boleh buka dalam surah At-Taubah ayat 30. Surah At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa itu anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, iaitu mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu. Semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? Di mana dalam kitab ini pun menulis bahawa anggapan orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, anak Allah. Kemudian Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Memang ada. Allah terangkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 30. Menafikan sebenarnya benda ni. Ya, itu pendapat mereka yang sesat. Ya. Kalau tuan-tuan baca ayat tu kena betul ya. Sebab di situ ada, kalau baca wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Jangan baca Uzairu ibnullah. Sebab tanwin baris 2 berjumpa dengan hamzah wasal,
maka jadikan satu baris dan letak nun berbaris di bawah. Ha. Ha. Kalau salah baca, orang baca wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Tak boleh tu, salah. Kalau dia baris satu je tak apa. Uzair macam bawah tu. Wa qalatin nasaral masihu ibnullah, tu betul. Masihu ibnullah, sebab hu-nya tu baris satu saja, baris depan satu. Tapi yang Uzairun dia baris dua depan. Maka tak boleh baca Uzairu ibnullah, tapi Uzairun ibnullah. Ya. Ni kena hati-hati baca. Itu yang kena bertalaki, kena mengaji. Ya. Tanam azam, lepas ni perbaiki bacaan. Ya. Macam mana? Memang tak ada nun baris bawah tu. Kita kena tahulah, itu kena mengaji. Kalau Quran lama, dia ada tulis nun kecil bawah tu. Kalau Quran yang lama-lama kita tengok. Quran Resam Usman memang tidak ada. Ya? Macam mana kita tak tahu? Kena mengajilah, kena belajar. Itu yang kena belajar, berguru, bertalaki untuk kita memperbaiki bacaan. Takut kita tak berguru, kita baca rasa macam betul. Syok sendiri je baca, padahal banyak salah rupanya. Ya? Nah, tu. Baik, kita sambung. Tadi pendapat Nasrani dan Yahudi. Kemudian dan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menyerupakan berhala-berhala. Ini kalau zaman kafir Quraisy zaman Nabi, ya, orang yang menyembah berhala. Mereka juga menyerupakan berhala-berhala ini seperti Allah Taala. Mereka menyembah berhala. Maknanya dia samakan berhala tu, patung itu seperti Tuhan. Ini lagilah pelik. Pelik bin ajaib. Sebab kita sembah Tuhan yang kita cipta. Dah pasti patung tu kita yang buat. Mana ada patung tiba-tiba turun pada langit? Boom, turun dari langit patung. Dia sembah. Tak ada. Dah namanya patung, mesti kita buat. Tanah liat ke, ambil pasir ke, semen ke, bentuk-bentuk jadi orang ke, jadi apa? Jadi gajah ke. Gajah tangannya 6. 3 kiri 3 kanan, ada belalai ke, tak terpulang dia lah macam mana kan. Kita cipta dia, kita sembah dia. Tak pelik. Ya. Sedangkan kalau kata Tuhan itu kan maha perkasa, maha besar, maha hebat. Nah, hebat macam mana? Dia sendiri pun kita yang buat, kita yang bentuk. Kalau kita tampar pun dia tak boleh balas. Tarik hidungnya ke, tak ada buat apa. Ya. Patahkan lehernya, tanggal kepala dia, pun tak boleh buat apa dia. Itu yang dulu pernah cerita. Kalau tiba-tiba orang yang sembah berhala, rumahnya terbakar, siapa yang selamatkan orangnya? Orang selamatkan Tuhan ke Tuhan selamatkan orang? Orang selamatkan Tuhan dia. Rumah terbakar, Tuhan aku terbakar. Ambil Tuhan selamatkan. Ya. Ini kita fikir segi logik, maka tak masuk akal. Baik, seterusnya. Mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya, ialah suatu perkara yang wujud lagi qadim dan tidak tersusun dari anasir-anasir. Ya. Dan sifat-sifat Allah juga adalah qadim yang berdiri di atas zat Allah yang qadim. Ya, nak bagi tahu mana zat Allah, sifat Allah itu qadim. Zat itu qadim, sifat itu qadim. Apa makna qadim? Sedia ada sejak azali tanpa permulaan. Ya. Kalau jadid baru dia ada waktu yang dicipta. Tetapi qadim ini benda yang tiada permulaan. Jadi zat Allah itu qadim, tiada permulaan. Sifat-sifatnya juga adalah qadim, tiada permulaan. Maksudnya sifat itu ada pada zat Allah Ta'ala yang qadim. Tidak tersusun dari anasir-anasir. Maksudnya zat Allah itu bukan terdiri daripada anasir-anasir. Anasir ini maknanya benda-benda makhluk. Ada komponen-komponen. Kalau manusia ni ada komponen darah, air, daging, tulang. Itu anasir ataupun komponen dalam diri manusia.
Sedangkan Allah apa komponennya? Tidak ada. Kalau ada anasir-anasir yang membentuk zat Allah Ta'ala, maka itu makhluk. Jadi Allah, zat Allah, tidak ada anasir-anasir, tidak ada komponen-komponen yang membentuk zatnya. Jadi macam mana bentuknya? Wallahu alam. Kita tak mampu nak mencapai. Kalau difikir, ya, tak tercapai akalmu. Ya. Tu satu lagu tu. Lagu siapa? Lagu siapa? Ustaz Azmi. Tak tercapai akalmu. Tak tahu. Bukan ikut dunia artis ya. Wah, itu lagu Eliana tu. Yang dulu peserta Gegar Bangsa yang ada kanser. Sekarang dah baik dah. Ustaz pun tahu ya. Ustaz pun baca surat khabar, tengok YouTube, tahulah. Ya. Baik, jadi mana zat Allah, sifat Allah qadim, tidak ada anasir, tidak ada komponennya, dan sifat-sifat itu, dan berdirinya zat itu secara keseluruhannya adalah qadim. Ya. Dalam sifat Allah yang 20 itu, yang wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalaf, ya, ada 20. Sebagai ulama mengatakan sifat yang pertama tu, wujud itu adalah zat Allah Ta'ala. Sebagai ulama berpendapat begitu. Sebab apa? Wujudnya itu dengan zat sangat berkait rapat. Sebab dengan tidak ada wujudnya, maka tidak akan ada sifat lain. Betul tak Haji? Kan sifat yang pertama bagi Allah kan wujud. Wujud artinya ada. Bila adanya zat Allah, maka akan adanya sifat yang lain. Qidam, baqa, mukhalafatul. Ada. Tapi andai kata zat Allah tidak wujud, maka tidak akan ada sifat yang lain. Macam mana nak kata kekal? Macam mana nak kata berkata-kata, mendengar? Kalau dia tak wujud. Maka ada ulama mengatakan sifat pertama yang wujud itu sebenarnya adalah zat Allah Ta'ala. Sebab dia berkait rapat dengan zat. Sebab tanpa wujud, maka tidak akan ada yang lain. Itu pendapat ulama. Hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Kerana akal manusia tidak sampai untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Sekalipun manusia itu kuat penangkapan akalnya, tetapi akalnya tetap terbatas dalam sesuatu batasnya yang tertentu. Dan manusia itu sampai saat kini pun belum dapat mengetahui hakikat sebenarnya tentang jiwa manusia itu sendiri. Ya, bagaimana kita nak mengkaji zat Allah yang begitu tinggi? Ya, yang kita tak boleh nak fikirkan. Sedangkan jiwa, roh yang ada pada badan kita sendiri pun kita tahu. Ya? Semua manusia yakin kita ada roh. Dalam badan kita ada jiwa, ada roh. Ya? Roh ni kalau kita tak ada pada badan kita, kita akan mati. Semua orang percaya. Rasa satu dunia semua orang percaya. Dalam manusia ni ada roh. Bila roh tu keluar, maka kita akan mati. Tapi nampak ke roh macam mana? Siapa pernah nampak roh? Tak pernah nampak. Tapi orang percaya tak? Percaya. Ada satu kuasa dalam diri kita ni yang berperanan menyebabkan kita hidup. Kalau keluar daripada badan kita, kita akan mati. Itu namanya roh. Roh yang ada pada badan kita sendiri pun kita tak tahu betapa lemahnya kita ni. Ya? Dia bukan macam angin. Angin walaupun tak nampak, kita rasa. Oh, ada angin, rasa. Tapi roh nak kata macam mana? Tak nampak, tak rasa apa. Tapi kita yakin dia ada. Kalaulah roh yang ada pada badan kita pun kita tak mampu nak fikir. Macam mana nak fikir tentang Allah yang mencipta roh itu? Sudah pasti zatnya, wujudnya itu tak dapat nak kita bayangkan bagaimana keadaannya. Yang zat Allah itu keadaannya tidak memerlukan ruang, masa dan tempat. Macam mana tuan-tuan? Kita ni kena ada ruang, ada masa, ada tempat. Tapi zat Allah Ta'ala tidak memerlukan ruang, masa, tempat. Sebab ruang, masa dan tempat itu juga adalah makhluk. Ya? Maknanya selain yang namanya zat Allah Ta'ala, maka semua adalah makhluk. Sama ada benda yang kita nampak, benda yang kita fikirkan, benda yang kita imajinasikan,
Itu semua adalah makhluk. Ya. Fikir memang tak boleh. Macam mana tanpa ruang, masa dan tempat? Lepas tu tak ada komponen, tak ada jisim, tak ada komponen, macam mana nak dia? Itu kita hanya yakin dan percaya. Sebab rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Percaya. Ya. Macam mana zatnya? Wallahu alam. Kita tak boleh nak bicarakan sebab tak mampu kita nak fikir. Ya. Baik, berbalik pada ayat tadi dalam kitab ini menceritakan bagaimana batasnya akal kita nak memikir zat Allah Taala sehinggakan roh yang ada pada badan kita pun kita tak mampu nak fikir. Usahakan roh lah tuan-tuan. Roh ni dalam sangat. Boleh nampak ke dalam badan kita ni? Jantung, hati, paru-paru. Boleh nampak? Tak nampak. Boleh rasa? Tak rasa. Kecuali kita belah badan, bolehlah pegang dalam. Tak boleh rasa. Ya. Kita rasa macam senyap je. Padahal kalau kita tengok jantung kita ni, bergerak je, tak berhenti. Kita tidur pun tak berhenti. Orang mati je yang berhenti. Walaupun tidur tu separuh mati, ya, tapi jantung tetap bergerak. Pam, 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 pam. Orang yang koma di hospital tu tak sedar diri 1 bulan 2 bulan tetap jantungnya bergerak, tak terasa pun. Okey, itu kira agak dalam, ya. Boleh nampak tak belakang badan kita? Siapa yang boleh nampak belakang badan kita tanpa bantuan cermin? Tak nampak. Apa tak betapa lemahnya kita? Badan sendiri pun tak boleh tengok. Kita tak boleh lihat badan kita sendiri. Apa yang ada di badan, di belakang badan, apa yang ada di atas kepala. Melainkan bantuan cermin. Ya? Nampak tak begitu lemahnya kita? Ya? Sebab itulah Allah terangkan dalam Quran bila Allah sebut yas'alunaka 'anir ruh. Ya? Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh. Ya, maksudnya wahai Muhammad, mereka bertanya tentang roh. Jadi katakan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhan kamu. Ya, yang kita tak mampu nak fikir. Ya, terserah pada Allah Ta'ala bagaimana nak menguruskan tentang roh kita. Sebab ini berkaitan dengan alam ghaib, alam yang tak nampak, benda-benda sam'iyat. Ya, yang kita tak boleh nak membayangkan bagaimana keadaan sebenarnya. Tinggal 1 minit ya? 1 minit. Wah, kena berhenti lah ya. Dan azan lah. Baik, saya rasa cukup ya. Cukup untuk malam ini. Sebab kita pun dah nak masuk bahagian kesimpulan. Ya, kesimpulan kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaAllah. Jadi untuk sebagai kesimpulannya, maka yakinlah ya, perkara-perkara yang sam'iyat, perkara-perkara yang ghaib, ya, yang berkaitan dengan zat Allah Ta'ala yang tak mampu kita fikir, kita wajib beriman dan percaya tanpa keraguan, 100%. Kalau boleh biar yakin 110% pun tak apa. Ya. Jadi tidak ada keraguan. Bab iman ini, bila kata 6 rukun iman, satu saja kita keragu, maka tertolak semua iman kita. Dia tidak ada tolak 1 jadi 5. 1 tolak jenggal jadi kosong, habis kita punya iman. Ya. Dah tertolak. Ya. 1 yang kita tolak, takut-takut kita jatuh kufur kerana tidak beriman pada salah satu daripada rukun iman. Ya, wallahu alam. Yang baik pada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri. Jadi saya mohon kemaafan jika ada perkara kata-kata saya yang tidak menyenangkan tuan-tuan. Ini saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا